Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya malam ini. Apa khabar saudara Mustafa Ilyas? Sebagai orang yang pertama ya, saudara Bakar Razi, saudara Harimau Berantai, Rosli Muhammad, Zabha. Apa khabar saudara Zabha? Saudara Azra, saudara ZMR, ZZ. Batuk sikit hari ni. Saudara Rosli Muhammad, saudara Rosli Le, saudara Mizi Aziz. Apa khabar Aziz? Semoga sihat. Saudara Muhammad Rizal Long, saudara Sinar Abbas, Ibrahim Cik Muda, Cahaya Etas, SG Tan, how are you? Rubidin, apa khabar Bi? Semoga sihat di Sabah ya. Farah Alam, Ibunda Wardiah, Halimah Hashim, Nenek Pora, Yusuf Salibi, saudara Muhammad Safwan, saudara B. Hafiz, saudara Rosdiwan. Apa khabar? Terima kasih saudara kerana hadir dalam pencerahan saya malam ini. Dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. InsyaAllah akan saya tonton apa saja komen saudara. Baik. Seperti biasa, pencerahan saya malam ini tentulah tentang kedudukan COVID-19. Hari ini, tanggal 27 Julai, hari Selasa, saudara. Nampak gayanya virus corona kembali mengganas. Semalam, dia cuma 14,516. Hari ini, dia meningkat balik 16,117. Menjadikan jumlah keseluruhan warga kita yang dijangkiti oleh virus corona adalah 1,044,071 orang. Dengan mengundang kematian seperti semalam juga, iaitu 207 orang. Jumlah kematian sudah pun meningkat kepada 8,404 orang. Di Perlis, Alhamdulillah masih kekal 2 orang saja yang dijangkiti, cuma di Kedah. Walaupun ada susut, tetapi jumlahnya agak tinggi, iaitu 1,000 orang. Di Pulau Pinang juga ada peningkatan. Ya, di Pulau Pinang, semalam 402, hari ini 618. Di Perak, susut tapi masih lagi berlegar pada angka 583. Semalam 590. Di Selangor, nampak gayanya ada peningkatan balik. Semalam 6,500. Dia turun daripada 8,500. Tapi hari ini 6,600. Dan di wilayah persekutuan, nampak gayanya peningkatannya begitu tinggi. Iaitu daripada 1,425 kepada 2,457. Artinya, sebagaimana saya nyatakan bahawa di Lembah Kelang saja ini, jumlah mereka yang dijangkiti oleh virus corona adalah 11,000 lebih. Dan jumlah yang terkumpul adalah 494,000 saudara jumlahnya. Gitulah keadaan, begitu tinggi di Lembah Kelang, warga The Klang Valley lah. Di Putrajaya ada peningkatan, semalam 94, hari ini sudah menjangkau angka ratusan, iaitu 122. Begitu juga di Negeri Sembilan. Semalam elok dia susut daripada 513 pada 452. Hari ini dia melonjak balik kepada 669. Dan Melaka terus meningkat daripada 370. Semalam dia naik 373. Hari ini 674 saudara warga di Melaka yang dijangkiti oleh virus corona. Di Johor ada sedikit susut. Semalam 1,444. Hari ini 907. Tetapi di Pahang ada terus meningkat balik 386 kepada 403. Di Terengganu agak menghairankan saya bagaimana boleh jadi begini. Sebab tak pernah berlaku begitu tinggi. Hari ini di Terengganu 317 saudara. Di Kelantan, saudara Azmi, nampak gayanya gelombangnya masih meningkat lah. Sebab 4 hari dulu 502, dia susut 266. Semalam dia meningkat kepada 346 dan hari ini 592 di Kelantan. Tinggi. Begitu juga di Sabah ada peningkatannya, iaitu semalam 720, hari ini 741. Di Labuan ada sedikit peningkatan. Walaupun 2 angka, semalam 8, saya ingatkan boleh kekal single digit. Semalam 8, tapi hari ini dia naik 11. Dan begitu juga di Sarawak. Saat-saat nak mengadakan pilihan raya umum ni, nampak gayanya Sarawak tak menentu. Dia meningkat balik. Daripada 261, 2 hari lepas, dia naik 356 semalam. Dan hari ini 405. Itulah keadaan saudara, gambaran yang dapat saya berikan kedudukan COVID-19 di seluruh negara. Dan untuk bulan ini saja, tanggal 27 Julai,
27 hari bulan hari ini, jumlah terkumpul warga yang dijangkiti oleh virus corona meningkat kepada 292,092 kes. Ya. Berbeza dengan bulan lalu. Bulan lalu 166,000. Berusahalah kita. Dan satu yang agak tak seronok kita ini tentang penyanyi popular Siti Sarah bersama pasangannya Syuib. Pelawak, beda saudara Syuib serta anak-anaknya disahkan positif COVID-19. Jadi kita berdoalah agar Siti Sarah, Syuib dan keluarganya segera pulih seperti sedia kala. Kerana katanya walaupun Siti Sarah memberitahu bahawa dia reda dengan segala ketentuan ilahi, tetapi bagaimanapun jangkitan itu bermula daripada pembantu rumahnya. Sebab itu kita kalau boleh jangan kita izinkan sesiapa keluarga kita keluar rumah. Bila keluar rumah atau kita mengundang orang datang ke rumah kita, itu bermasalah. Itu keadaannya saudara, dan kita berdoa agar keluarga Siti Sarah dan Syuib dapat pulih seperti sedia kala. Sebab kita memerlukan, dunia seni masih lagi memerlukan Siti Sarah dan Syuib. Saudara, tazkirah pendek kita hari ini. Pertama-tama sekali, jangan kita menghina orang. Kerana Allah tidak pernah menghina kita. Ingat itu saudara. Dan jangan sekali kita membuka aib orang. Kerana Allah juga sentiasa menutup aib kita. Dan janganlah kita mengata orang. Mana tahu satu ketika nanti, orang yang kita kata itu akan datang membantu kita. Dan jangan kita sakiti hati orang. Jangan kita sakiti hati orang. Kerana doa orang yang terinaya itu cepat dimakbulkan oleh Allah SWT. Sampai itu saudara, janganlah kita berbangga dengan amal ibadah sendiri. Kerana setiap amal ibadat kita itu hanya Allah yang tahu apakah amalan kita itu diterima ataupun ditolak oleh Allah SWT. Dan paling penting saudara, jangan kita sombong. Kalau kita sombong dengan apa kita ada, Allah boleh menariknya pada bila-bila masa. Janganlah kita membandingkan orang lain dengan kita. Kerana Allah memberi rezeki kepada hamba-hambanya, setiap orang itu berbeza-beza. Dan jangan sedih dengan kekurangan kita. Kerana Allah tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Mungkin bukan rezeki kita untuk mendapat kehidupan mewah seperti orang lain. Tetapi Allah sediakan rezeki kita. Jika dengan tangan yang ringan, kita bersedekah, kita senang dan susah, adalah rezeki untuk kita. Mungkin bukan rezeki kita kerana semua orang yang kita harapkan sering tak tercapai. Ya. Semua yang kita hidamkan seringkali kadang tak capai. Tetapi Allah kurniakan kita hati yang penuh kesabaran. Itu lebih penting. Mungkin kita sering diuji dengan dizalimi dan dikhianati. Tetapi ingatlah saudara, Allah memberikan kita hati yang sanggup memaafkan. Sebelum mencapai nikmat syurga, nikmat kita sekarang ialah sebagai umat Islam. Dan sebagai umat Islam, umat kepada Nabi Muhammad SAW, kita ini adalah antara umat yang terbaik, berbeza dengan umat-umat sebelum ini. Dan jaminan kita adalah dimasukkan ke dalam syurga. Itulah tazkirah pendek saya untuk saudara hari ini sebagai panduan saudara. Mutiara kita hari ini, ingat saudara ya, lidah itu sangat kecil. Dan lidah itu juga terlalu ringan. Tetapi ia boleh mengangkat kita ke derajat yang paling tinggi. Dan boleh menjatuhkan kita ke dalam darjat yang paling rendah. Jadi berhati-hatilah dengan lidah. Kerana walaupun ia ringan, walaupun ia kecil, tetapi ia boleh meletakkan kita dalam keadaan yang tidak menentu. Jadi bersamalah kita memelihara lidah kita. Kalau boleh, gunakanlah lidah itu hanya untuk berkata-kata yang baik-baik sambil kita berzikir pada Allah SWT. Saudara, salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Ingat saudara, kalau negara berbelanja tanpa had, maka negara kita akan menuju ke muflisan. Dan berhubung dengan moratorium, saya belum mendapat sebarang kiriman. Belum kita dapat pengesahan. Dia ingatkan semalam tu bila ada Menteri Kewangan di Parlimen, beliau akan menyatakan sesuatu tentang moratorium. Pun tak ada. Itu yang mengecewakan saya semalam. Begitu juga dengan pengumuman tentang kumpulan wang simpanan pekerja. Bagaimanapun, dari segi apa yang dituntut oleh Dato' Ahmad Maslan, beliau menyatakan bahawa apa cara pun dalam air citra, UMNO menuntut supaya kumpulan wang simpanan pekerja mengizinkan. Ini bukan duit mereka, duit kita. Mengizinkan agar setiap pencarum yang mempunyai wang yang cukup boleh mengeluarkan wangnya
sejumlah RM10,000 secara tuntas dan secara one off. Tak mau kita seribu, tak cukup saja. Dan saya ingin mengingatkan lagi bahawa sila ambil perhatian bahawa kalau ada orang yang menghubungi saudara dan mengatakan bahawa ini saya yang mengirim pada mereka, itu semua adalah scammer. Sekali lagi saya mengulangi, saya tidak pernah mengupah ataupun meminta sesiapa pun berhubung dengan saudara bagi pihak saya. Dan saya tidak pernah meminta sebarang bayaran atas apa-apa saja perkhidmatan yang saya lakukan. Sama ada saya membantu ataupun sama ada saya memberi pencerahan, semua ini saya buat secara percuma. Yang saya lakukan itu penat lelah saya. Itu hanya Allah SWT sahaja yang akan membalasnya. Niat lain tak ada. Saya tidak bercita-cita menjadi seorang ahli politik. Saya cuma sekadar ingin memberi pencerahan kepada saudara. Ya? Dan kerana itu saudara sila ambil perhatian. Kalau ada orang menggunakan nama saya, sila kalau boleh delete terus ataupun serahkan kepada, kalau mereka minta wang dan sebagainya, berhubunglah dengan pihak polis, jabatan unit jenayah komersial. Saudara, tajuk perbincangan kita malam ini, serangan awal pagi Kerajaan Perikatan tergugat. Serangan awal pagi Kerajaan Perikatan Nasional tergugat. Sebelum saya memberi pencerahan, kita santuni dulu pantun Pak Nazil. Memang cantik, indah bahasanya dan banyak perkataan-perkataan yang dikemukakan oleh beliau yang kadang-kadang kita tak jumpa. Sebab kita kadang-kadang malas nak buka kamus. Ya. Kata Pak Nazil, baca hikayat di tepi lata, rasa tergelak, baca jenaka. Dewan Rakyat bagaikan pesta, terlolong, terlalak, tiada malunya. Itulah keadaannya. Beliau merasa kurang senang melihat gelagat ahli-ahli parlimen kita, wakil-wakil rakyat yang perangainya macam kebudak-budakan, memalukan. Kemudian kata Pak Nazir lagi, atas para disusun kain, tercucuk pin di kain satin. Rukun negara diamal marhain, sayang pemimpin tidak prihatin. Jadi kita ni warga Marhain ni kita sentiasa menyantuni dan mempertahankan rukun negara. Tapi mereka yang bernama pemimpin, dia buat tak tahu je rukun negara ni. Langgar semacam ni saudara. Baik saudara, mereka yang menyunting live saya ini dan dimasukkan ke dalam channel YouTube ataupun sebarang channel dalam dalam media sosial, semua itu adalah tanggungjawab anda semua. Saya tidak bertanggungjawab. Saya perlu mengeluarkan perkara ini setiap hari, setiap kali bila saya buat pencerahan, kerana ini adalah pesan daripada peguam saya. Dia kata jangan lupa, kerana pihak saya tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas sebarang komen yang diberikan. Jadi sila pastikan anda berfikir, fikir panjang terlebih dahulu sebelum menulis atau memberi komen dan sebagainya, ataupun melakukan suntingan terhadap live saya ini. Kerana pihak saya juga tidak mampu untuk memantau ke semua komen yang ditulis. Saya kena ingat, halaman ini adalah halaman pencerahan politik dan kita prinsipnya kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Saudara? Dan kita adalah warga cinta damai, kita menyantuni harmonis, kita tidak mahu mewujudkan suasana yang tidak baik pada negara kita. Kita mahu membina sebuah negara yang gemilang, yang cemerlang dan kalau boleh rakyatnya hidup dalam keadaan yang harmonis. Sebab negara kita ini negara yang makmur, saudara. Sebab itu saya minta kalau saudara menghantar kiriman ataupun menulis, tulislah dengan baik-baik. Gunakan bahasa yang baik-baik supaya kita dapat sama-sama berkongsi pandangan, fikiran dan sebagainya. Dan lebih-lebih lagi, live saya ini kian banyak ditonton oleh saudara-saudara kita, mereka yang merantau. Para perantau dari negara kita ini berada di luar negara. Mereka juga dahagakan berita dan juga santunan informasi daripada tanah air kita. Jadi jangan kecewakan mereka dengan menulis perkataan-perkataan yang bukan-bukan, kerana ini boleh membuatkan mereka tersinggung, saudara. Ya? Baik, saudara. Saya buka halaman malam ini dengan menceritakan bagaimana kedudukan di negara China. China ni dulu, ialah asalnya COVID ni datang daripada Wuhan. Dan mereka sudah pun menjadi antara negara yang kukuh dan juga negara yang sedang berlumba dengan Amerika untuk menjadi
peneraju ekonomi dunia. Tetapi kerana mungkin kita tak tahu, mungkin pimpinan mereka yang angkuh dan sebagainya yang melihat, sebab kalau kita melihat ada kekejaman berlaku terhadap umat Islam dan sebagainya, maka Tuhan menurunkan sesuatu kepada mereka. Semoga mereka sedar. Kerana di Shanghai, Kota Raya Shanghai adalah tempat pusat perindustrian. Kalau saudara pergi ke Shanghai tu, naik ke bangunan yang tinggi, dapat lihat sungai, kapal yang berlabuh atau bersusun macam traffic jam. Begitulah hebatnya Shanghai. Dan setakat bangunan dah 20, 30 tingkat, 40 tingkat ni beribu. Bukan satu, bukan dua, beribu saudara. Shanghai adalah kota perusahaan negara China. Iaitu nadi kepada ekonomi negara China. Tapi semalam dan 2 hari lepas, Shanghai telah dibadai oleh ribut taifun yang begitu ganas. Katanya sejumlah 330,000 rakyatnya terpaksa dipindahkan. Begitu juga apabila sebuah empangan dilaporkan pecah di Sichuan. Dan akibat daripada empangan yang pecah itu menelan korban ribuan. Dan yang terbaru sekali ialah tak semena-mena tiba-tiba sahaja kota Dunhuang dilanda oleh banjir, ribut badai pasir dan debu setinggi 100 meter yang menenggelamkan kota Dunhuang, kawasan barat laut China. Akibatnya, kesan daripada itu, sebahagian daripada kotanya ditenggelami oleh pasir dan debu. Apa yang nak mahu dinyatakan oleh Allah, kita tak tahu. Adalah rahsia yang tersembunyi, adalah sebab-sebab tertentu. Jadi kita, negara kita ni, kita harus bersyukur sebab kita tidak mempunyai semua bencana yang sebegitu. Memang kita ada banjir, tapi taklah seteruk mereka. Kita ada juga ribut yang berlaku di Kota Tinggi di Johor. Tapi tak seteruk itu. Sebab ribut taifun yang melanda di sana tu, kalau datang bukan sedikit landanya. Landai ribut itu puluhan kilometer punya derasnya, boleh menerbangkan rumah dan sebagainya. Jadi kita bersyukur atas apa yang kita ada. InsyaAllah Tuhan sentiasa memelihara bumi terpelihara ini, asalkan warganya sentiasa mencintai kedamaian. Saudara, dalam keadaan begitu, menurut Persatuan kenyataan agak merunsingkan saya, iaitu Persatuan Pengilang Malaysia, The Federation of Malaysian Manufacture, FMM. Persatuan itu mengatakan terdapat sejumlah 6 juta warga negara asing dianggarkan berada di negara kita ini, dan mereka memerlukan untuk diberi suntikan vaksin. 4 juta adalah yang berdaftar, sementara selebihnya tidak berdaftar. Kerana itu, pihak berwajib harus berusaha pergilah ke kilang-kilang untuk carilah mereka ini, sama ada mereka ni datang dengan cara halal, mempunyai sijil-sijil pendatang yang lengkap, ataupun yang secara tidak halal, secara gelap. Jadi mereka ini perlu suntikan agar wabak ini tidak terus meledak di seluruh negara. Ini keadaannya sebab ini kenyataan itu dibuat oleh Persatuan Pengilang Malaysia. Itu yang bila Azmin Ali menafikan dan sebagainya, saudara. Kemudian, saudara, nampak gayanya kian terungkai. Kian terungkai kisah nasi kandar helikopter. Helikopter dan nasi kandar di Ipoh. Iaitu helikopter mendarat di Padang Ipoh pada Jumaat lalu. Menurut pihak polis, hanya memperoleh kebenaran untuk merentas negeri bagi tujuan penyelenggaraan, bukannya membawa tempahan nasi ganja ataupun nasi wangge. Kemudian menurut Ketua Polis Perak, Datuk Mior Faridallah Tarash Wahid, pihaknya telah merakamkan kenyataan daripada Ketua Balai Polis yang memberi kebenaran dan semua individu yang terlibat, termasuk pengadu, pemilik premis makanan dan pemilik syarikat helikopter jenis Bell 505 Global Ranger itu. Pihak polis masih lagi meneruskan siasatan dan telah pun menemu bual dengan seorang datuk 50-an tahun, usia 50 lebih dan kesnya akan dirujuk kepada Timbalan Perdana Raya untuk arahan selanjutnya dalam masa yang terdekat. Itulah keadaan saya. Kalau kaya sangat pun ikutlah peraturan. Helikopter sebenarnya diizinkan mendarat di lapangan terbang Ipoh, yang pergi gatal-gatal landing dekat Pekan Ipoh. Itu apa hal? Jadi kesalahannya bukan kerana kesalahan
membawa nasi ganja ataupun nasi wanggir, tapi dia mendarat di lapangan, dia bukan lapangan terbang Ipoh. Jadi kesalahannya bukan kerana membawa pesanan 36 bungkus nasi kadar. Kesalahan adalah kerana mendarat di tengah kota raya Ipoh tanpa mendapat kelulusan daripada Badan Penerbangan negara. Itu saudara. Cuma saya masih lagi runsing kalau doktor masih meneruskan mogoknya, Dr. Hatal. Doktor-doktor ni mereka adalah doktor kontrak, ramai. Dan tadi pun diberdebatkan juga di parlimen, tapi nampak gayanya menterinya tak bercakap lagi. Tidak ada sesuatu yang tuntas. Jadi sejak semalam lebih 20 orang pegawai perubatan di hospital hospital STAR yang menyertai gerakan Hatal. Kemudian menurut Dr. Zulkarnain, doktor kontrak ini tidak sepatutnya terpengaruh dengan sebarang hasutan. Ini antara pegawai di hospital tersebut. Dia mengatakan bahawa tak sepatutnya lah hospital Tengku Abdul Rahimah di Kelang, iaitu pengarah hospital tersebut, Dr. Zulkarnain, dia tak setujulah tindakan tersebut. Itu terpulang pada mereka sebab hanya mereka yang mengetahui. Cuma kita ni, kita seriau. Kalau doktor-doktor mogok, doktor-doktor membuat tindakan yang begitu, bukan sedikit, ramai saudara. Ribuan daripada mereka. Dan kita dalam keadaan sekarang, negara tengah berperang dengan virus corona. Sebab itu mantan Menteri Kesihatan Datuk Zulkifli, dia kata kerajaan seharusnya tidak menjadikan doktor-doktor yang berstatus kontrak negara ini seperti peralatan perlindungan diri PPE dengan mengambil serius setiap tuntutan kumpulan yang melaksanakan protes semalam. Jadi kata Dr. Zulkifli, tindakan nekat kumpulan tersebut nyata menggambarkan betapa mereka terpaksa memilih jalan akhir agar kebajikan mereka terpelihara. Itu gambaran sekarang tentang kedudukan doktor-doktor yang melakukan mogok. Kita ingatkan dulu yang mogok ni selalunya taksi mogok, pemandu bas, pemandu taksi. Sekarang ni doktor pun dah tahu mogok. Aduhai. Dan agak lucu hari ni saudara, tiba-tiba kita dapat melihat bahawa mantan Menteri Pendidikan Dr. Zawad Mazli, ahli parlimen Simpang Renggam, Dr. Mazli Malik, dilihat secara sinis. Dia mungkin dia menyindir tu. Sebab dia masuk dalam Dewan Parlimen, dia bawa teropong. Ini mungkin dia nak menyindir kerana semalam Azmin Ali menunjukkan pada dia, inilah keadaannya, data-data yang ada. Memang tak nampak lah. Jadi dia saja bawa teropong tu. Begitulah keadaan lelucon yang berlaku di Parlimen kita. Bagi saya tak sepatutnya benda itu berlaku. Bila ini dilihat oleh negara luar, tak sepatutnya lah ya saudara. Dan yang agak merunsingkan kita apabila kesan daripada pengumuman Menteri di Jabatan Perdana Menteri, iaitu Datuk Taqiyuddin, bila dia kata perintah darurat ini ataupun dia punya dia panggil ordinans darurat tu, sebenarnya 6 ordinans itu terbatal sejak 21 Julai. Kalau 21 Julai, bagaimana dengan saman? Kerana dikabarkan bahawa lebih 2,200 kompaun telah dikeluarkan selepas 21 Julai. Apa nak jadi? Apakah ini diteruskan? Dan ini kadang tidak menentu. Kadang-kadang mereka membuat keputusan yang banyak implikasinya. Sebab itu kadang-kadang kita naik angin juga. Tapi hari ini kita bertenang sikit. Sebab hari ini parlimen pun tak begitu garang. Cuma ada sedikit-sedikit je lah, saudara. Jadi sekiranya ordinan darurat telah dibatalkan, maka kompaun yang dikeluarkan dari tarikh 21 bulan dan seterusnya tidak boleh melebihi RM1,000. Itu kenyataan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Ismail Sabri. Beliau pun tidak menyatakan jumlah kompaun yang dikeluarkan dalam satu hari. Jadi tidak jelas berapa keluarannya. Sebenarnya bila saya malam memang saya naik angin. Tapi hari ini nak bertenang sikit. Kita melihat bahawa parlimen ni tak lebih dia macam wayang kulit. Betul saudara. Seolah wayang kulit. Mereka yang berada semalam lah lebih teruk lagi. Terjerit, terpekik, yang
kadang-kadang kita melihat mereka ni seperti badut-badut sarkis ataupun babun lah dalam kumpulan terloncat-loncat, terjerit-jerit dan memanggil nama yang bukan-bukan. Sedangkan dalam parlimen tak sepatutnya sikap kebiadaban ditunjukkan oleh seorang ahli parlimen. Sebab itu mereka dipanggil yang berhormat. Bila mereka bukan memanggil pada tubuh badan dia. Setiap ahli-ahli parlimen mesti menghormati seseorang ahli parlimen itu kerana dia mewakili rakyat kawasan dia. Sebab itu dia dipanggil Yang Berhormat Nibong Tebal, Yang Berhormat Pasir Gudang, Yang Berhormat Kelang, Yang Berhormat Kapar, Yang Berhormat Padang Terap, Yang Berhormat Baling. Sebab itu merupakan mereka adalah wakil rakyat kepada kawasan itu. Jadi kalau dipanggil dengan gelaran yang bukan-bukan, apakah mereka juga mahu menghina rakyat di kawasan itu? Sebab itu saya kata kadang-kadang wayang kulit dia orang ni keterlampauan. Ya. Jadi saya kadang-kadang naik meluat. Hari ni pun berlaku juga. Ya, terjerit-jerit. Saya tak maulah nak bercakap, tapi kadang-kadang kita melihat orang macam daripada ahli parlimen daripada Arau tunjuk hebat sangat. Dengan caranya. Dan saya sedihlah sebab beliau mewakili warga Arau. Warga Arau meletakkan dia sebagai ahli parlimen untuk menyuarakan segala permasalahan rakyat kawasan Arau. Tapi bukan untuk nak tunjuk bahawa dirinya itu hebat. Begitu juga dengan apa yang berlaku wakil rakyat daripada kawasan Pasir Salak. Jadi saya bersimpatilah dengan warga Pasir Salak. Saya yakin bukan itu mahunya warga Pasir Salak. Mereka tidak mahu wakil rakyat mereka jadi sebegitu. Jadi kita kalau kita melihat daripada grandstand, melihat dari segi tempat duduk pemerhati, kita melihat lakonan mereka lawyer saja. Dan semoga pilihan raya akan datang kita dapat menghantar ahli-ahli parlimen yang benar-benar memahami budaya di parlimen, mempunyai etika, yang tahu tugas dan tanggungjawabnya adalah mereka membawa suara rakyat di parlimen. Itu yang saya marah sangat. Itu keadaannya sekarang. Itu keadaannya. Baik, kita masuk dalam pencerahan. Ini yang agak seronok, agak menarik. Saya tahu saudara menunggu-nunggu. Tentulah saudara nanti pencerahan saya tentang serangan awal pagi Kerajaan Perikatan Nasional tergugat dan mungkin tumbang. Ini realitinya. Sebab semalam, sebenarnya surat itu telah pun semalam. Yang Berhormat Mulia Tengku Razili Hamzah telah pun menulis surat kepada Speaker Dewan Rakyat, iaitu Datuk Azhar. Dia kata dia tidak lagi mahu meletakkan dirinya bersekongkol dengan ahli-ahli parlimen yang menyokong kerajaan. Sebab dia dari awal lagi tidak memperakui Kerajaan Perikatan Nasional. Dan menurut kenyataan, apabila Yang Berhormat Mulia ahli parlimen daripada Guru Musang Tengku Razili Hamzah memohon menukarkan tempat duduknya, tidak lagi berada di kawasan ataupun di kerusi yang sebagai penyokong kerajaan. Itu dinyatakan oleh beliau sendiri setelah beliau menghantar surat semalam. Jadi katanya antara isi kandung surat itu, dengan hormatnya, ini kenyataan Yang Berhormat Mulia Tengku Razili. Dia kata dengan hormatnya, suka saya memaklumkan bahawa saya tidak ingin terus. Ayatnya tu, saya tidak ingin terus. I don't want anymore. Di kerusi yang telah disediakan untuk saya dalam Dewan Rakyat bersama-sama dengan lain-lain anggota Dewan Rakyat yang ditempatkan dalam kumpulan seolah-olah menjadi penyokong kerajaan yang ada. Saya kena ingat, Yang Berhormat Mulia Tengku Razili Hamzah dari awal lagi dia tak bersetuju. Dia satu orang yang memegang prinsip. Kalau dia kata tak setuju, tak setuju. Kalau dia kata tak sokong, tak sokong. Dari awal lagi. Jadi dengan makluman ini katanya, saya mohon mendapat persetujuan dan kerjasama Tuan Yang di-Pertua memindahkan tempat duduk saya ke satu kerusi dalam Dewan Rakyat berhampiran dengan kumpulan blok bebas yang tidak menyokong kerajaan sekarang ini. Dari awal lagi saya tidak pernah menyokong atau bersama-sama dengan kerajaan ditubuhkan yang menggunakan nama Kerajaan Perikatan Nasional. Itu kata Yang Berhormat Mulia Tengku Razili Hamzah dalam suratnya kepada Speaker. Jadi menurut Yang Berhormat Mulia Tengku Razili lagi, bagaimanapun
beliau tidak mengetahui sama ada parlimen lain, ahli-ahli parlimen lain akan membuat keputusan yang sama. Kerana jangan lupa saudara, UMNO telah pun membuat keputusan menarik sokongan kepada Kerajaan Perikatan Nasional. Tetapi ketetapan yang dilakukan oleh Yang Berhormat Mulia Tengku Razali ini bersandarkan dengan semangat perjuangan UMNO untuk tidak menyokong kerajaan hari ini. Ini kena jelas, saudara. Ni Hari Raya Korban kedua, Kabinet buat meeting. Memang kena akal aja lah kita ni. Saudara Haji Jasin. Tapi bila ditanya pada Yang Berhormat Mulia Tengku, apakah yang lain akan ikut? Dia kata dia sebagai penasihat. Dia dah bagi nasihat dari awal lah. Suruh minta ahli-ahli UMNO, ahli-ahli Parlimen UMNO tarik diri. Dah 4-5 bulan dulu lagi. Dan sekarang ni dia kata saya belum mengetahui sama ada anggota-anggota Dewan Rakyat yang lain daripada parti saya telah berurusan dengan Tuan Yang Bertua mengenai tempat duduk mereka dalam Dewan Rakyat. Walau apapun yang dilakukan oleh mereka terpulang. Nah, ini jelas pada Yang Berhormat Mulia Tengku Razali. Ya. Dia kata saya dengan suka hati memohon berpindah. Dia bukan kata dengan berat hati, dengan serius, tidak. Dia kata saya dengan suka hati berpindah ke tempat lain yang sewajarnya bersesuaian dengan semangat perjuangan Barisan Nasional. UMNO terutama sekali pengundi-pengundi saya. Dia kata dia menghormati pengundi-pengundi Gua Musang. Ahli-ahli UMNO dan rakyat Malaysia supaya sedikit pun tidak boleh dianggap sebagai penyokong kerajaan yang gagal ini. Itu ceritanya. Jangan kita nak marah pada dia. Dan akhirnya hari ini, secara resminya, Speaker Dewan Rakyat menerima dan meletakkan kedudukan Tengku Razali Hamzah tidak lagi berada di blok penyokong kerajaan. Sebaliknya, berhampiran dengan blok bebas. Jadi, Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Datuk Azhar Azizan, memaklumkan telah pun mengarahkan itu sisa Dewan Rakyat mengambil tindakan sewajarnya berhubung permohonan ahli Parlimen Gua Musang yang mahu kedudukannya berhampiran dengan blok bebas. Jadi dia selaku Yang di-Pertua katanya, selaku Yang di-Pertua Dewan Rakyat, saya mengambil maklum keputusan ahli Parlimen Gua Musang sebut dan telah pun mengarahkan setiausahanya. Itu satu cerita. Saya ekoran daripada itu, hari ini saya difahamkan sudah ada 4 ahli Parlimen. Ini yang saya katakan, 4 lagi ahli Parlimen dari UMNO sudah minta untuk kerusi mereka tidak lagi diletakkan dalam blok penyokong kerajaan. Mereka minta supaya kerusi mereka bersama-sama dengan Yang Berhormat Tengku Razali. Supaya kedudukan Dewan Rakyat ini dipindah ke blok bebas. Kabarnya adalah tentulah Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi. Kemudian Presiden kemudian Datuk Seri Ahmad Maslan, Sisa Agung UMNO, Datuk Ahmad Nazlan Idris, ahli Parlimen Jerantut, dan Datuk Ahmad Jazlan Yaakob, ahli Parlimen Machang. Jadi, saya kena ingat, saudara ya, bila keadaan ini berlaku, itu baru 4 bagaimana saya yang dapatan saya. Yang ini saudara Yang Berhormat Tuan Ramli, ahli Parlimen Cameron Highland. Bagaimana dengan ahli Parlimen Tanjung Karang? Ahli Parlimen ini Sekretari Badan Speaker Datuk Azalina Pengarang. Ahli Parlimen Kimanis. Ahli Parlimen di Sabah itu Datuk Bong Mokhtar. Kalau 5 dah ada 9. Saya dipahamkan ada 17. Dan kabarnya sekarang ni Kerajaan Perikatan Nasional hanya berada dalam kedudukan didukung oleh sekitar 77 kerusi saja. Dah tak ada lah 190, dah tak ada dah saya. Ini dapatan saya. Manakala blok pembangkang pula dikatakan bahawa dia katanya menguasai. Memanglah bila blok bebas ni tak bersama dengan kerajaan, blok kerajaan, artinya mereka di blok yang tidak bersetuju. Jadi kalau ada sesuatu usul yang minta sokongan daripada blok kerajaan, mereka tak akan bersama. Dan ini menjadikan jumlah yang ada sekarang lebih kurang 143 kerusi, saudara. Yang ini 143 kerusi ini tidak menyokong pimpinan kerajaan. Sebab daripada 77 kerusi Kerajaan Perikatan Nasional itu, terdapat 32 kerusi parlimen bersatu, PBM. Ini yang ditajuk oleh pimpinan Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin.
termasuklah daripada kumpulan Azmin lah, yang melompat dan sebagainya, dia ada 32 kursi. Dan PAS ada 18 kursi. Jadi 32 campur 18, ada 50. STAR ada 1 kursi, 51. Kemudian Parti Sarawak 18, 69. MCA belum tahu lagi, tapi bebas ada 3. And then ada ini PBRS, ada PBS. Dan kalaulah MCA, MIC pun bersama saya, itu perkiraannya 77. Dan kerana itu kedudukannya sekarang ni memang tergugat. Jadi kita melihat apa yang berlaku semalam, kita tengok bahawa sekarang ni ternyata bahawa pimpinan Kerajaan Perikatan Nasional sudah diambang to the end. Sebab itulah apabila nak Yang Amat Berhormat Perdana Menteri membentangkan pelan pemulihan negara, sepatutnya dia hadir ke Parlimen untuk menjawab setiap isu yang dibangkitkan oleh Parlimen. Beliau tak ada. Apakah ini menimbulkan spekulasi bahawa beliau sudah mengetahui? Saya dipahamkan malam tadi, ramai juga kabarnya ahli-ahli Parlimen dan menteri-menteri berkumpul di kediaman Tan Sri Muhyiddin. Saya dipahamkan. Sejauh mana benar tak benar saya tak tahulah ya, tapi kalau itu keadaannya memang itulah. Dan hari ini kalau saya lihat ya, awal pagi tadi buka saja Dewan, bersidang saja, maka meledaklah serangan. Saya tak katakan ambush, belum lagi saudara. Itu baru bunga-bunga. Sana saya dapat bercakap dengan 2-3 orang teman-teman daripada Parti Pembangkang, daripada PKR, daripada DAP. Mereka menyatakan, daripada PAN, mereka menyatakan bahawa sebenarnya semalam itu nak memperlihatkan kepada rakyat bahawa kepincangan serta kegagalan pimpinan Kerajaan Perikatan Nasional. Biar rakyat semua tengok apa yang dilakukan. Jadi sebab semalam tu tambah-tambah lagi mereka suka apabila tiba-tiba saja bila nak dibincangkan tentang pelan pemulihan negara ini, Perdana Menteri sendiri tak hadir. Ini dia kata, ini modal besar lah pada kita orang. Dia kata, saya menyatakan pada beliau bahawa ini tak betul lah. Saya kata, walau memanglah dari segi politiknya baiklah pada anda, tetapi tidak baik untuk rakyat. Sebab pelan pemulihan nasional ini menyangkupi kehidupan rakyat. Baik dari segi political mileage anda, tetapi tidak baik kerana kita perlu jawapan daripada Perdana Menteri. Suka tak suka hari ini beliau masih Perdana Menteri. Dan ini kalau urutan peristiwa ini tidak terlaksana di Parlimen, macam mana kehidupan rakyat? Rakyat dah letih dah ni. Saya menyatakan begitu. Dia kata, kita faham, tetapi itulah, biarlah rakyat tengok, dia kata. Jadi saya rasa kalau itu keadaannya, usaha untuk kita menyelesaikan krisis kesihatan, krisis ekonomi, krisis sosial yang dihadapi oleh rakyat ini agak sukar dapat dilaksanakan dalam waktu dekat. Tadi juga saya dengar, saya cuba menghayati perbincangan di Parlimen. Sama. Dan tadi adalah Menteri Kesihatan. Berbolok-bolok. Dan kita tak nampak satu yang tuntas. Permasalahan nak gunakan ubat pun tak ada. Permasalahan tentang vaksin lah. Permasalahan tentang masalah doktor yang mogok. Dan begitu juga dengan hospital-hospital yang tidak mempunyai bekalan, tidak disantuni. Malahan bila nak menjawab, tak apalah, saya akan bagi jawapan bertulis. Tanya lagi, saya akan bagi jawapan bertulis. Jadi tidak ada sesuatu yang tuntas. Ini bagi saya bahaya. Sebab itu saya teringat bila melihat keadaan di Parlimen hari ini, saya teringat kenyataan daripada Ketua Pengarah. Ketua Pengarah Kesihatan dia kata bahawa kita akan menghadapi krisis. Krisis di hospital, krisis kesihatan negara kita. Dan hari ini dengan peningkatan daripada wabak virus corona, daripada semalam dah turun sikit, hari ini naik balik, saya rasa ini adalah bunga-bunganya. Dan keadaan yang berlaku di Parlimen semalam, hari ini, jadi saya rasalah tidak memungkinkan negara kita ni boleh ditadbir dengan berkesan jika tiada sebarang perubahan. We need to have a proper changes now. Jadi macam mana nak selesaikan? Macam mana kita nak selesaikan isu rakyat? Kalau pimpinan yang ada sekarang ni masih lagi bergolak sana, bergolak sini, awal-awal pagi lagi dah kena serang. Sebab cuma saya, sebelum saya menjelaskan lagi ceritanya, saya suka menyantuni kenyataan Yang Berhormat
Datuk Seri Najib Tun Razak. Dalam satu sidang medianya tadi, Datuk Seri Najib menyatakan bahawa dia menyangkakan akan berlaku aksi ahli-ahli parlimen yang akan melompat lagi. Beliau menyangkakan. Di sinilah letaknya pimpinan daripada Barisan Nasional. Apakah kalau ada mereka nak melompat mencintai Barisan Nasional, sama ada kita nak terima ataupun tidak. Saudara, sebab sekarang ni pilihan yang ada pada mereka yang sekarang ni dalam Perikatan Nasional, yang mereka ada sama ada UMNO, Barisan Nasional ataupun dengan Parti Keadilan. Saya melihat dari segi kumpulan macam kumpulan Azmin dan sebagainya, dia tidak akan balik kepada Parti Keadilan, pada Pakatan Harapan, dan mungkin pilihannya kepada UMNO. Dan kalau ini berlaku, sebab mereka ada dutanya siapa lagi? Orang tertentu yang sekarang ni masih lagi sebagai menteri. Apakah mereka ini Datuk Seri Zahid Hamidi nak terima sebagai ahli anggota dalam Kerajaan Barisan Nasional? Saya berkeyakinan, sebab itu yang Muhammad Malik Teguh Razali berkali-kali menyatakan pada kita yang sekarang ni, yang penting we want go solo. Kita mesti menghadapi pilihan raya lebih kurang setahun setengah saya lagi. Dan menurut Datuk Najib, dia kata akan berlaku aksi MP melompat. Jadi kerana Kerajaan Perikatan Nasional sudah pun tersalah langkah. Pertama, dia telah memasukkan lebih awal ordinan darurat yang merupakan pengakuan bahawa darurat sudah gagal memerangi COVID-19. Dan bila dia dah buat keadaan begitu, ertinya dia mengakui bahawa gagal. Suka tak suka dia kena terima hakikat, dia mengakui kegagalan. Dan keadaan itu merosakkan keyakinan pelabur tanpa memberi sebarang manfaat pada negara. Jadi darurat ini cuma merupakan satu permainan politik, dan ini membuatkan kedudukan Perikatan Nasional semakin lemah. Kemudian menurut Datuk Seri Najib lagi, dengan memansuhkannya secara senyap dan secara backdated, ini pun satu hal lagi. Sebab saya melihat bahawa kenyataan Datuk Takayuddin di Parlimen, dia kata tanggal 21 bulan kita dah pun, Kabinet telah pun menarik balik ordinan darurat pada 21 bulan. Tetapi semalam juga keluar kenyataan daripada Anwar Musa. Dia kata masih dalam proses lagi. Macam mana ni? Memanglah Anwar Musa bukanlah orang bertanggungjawab tentang soal-soal berhubung dengan undang-undang dan perlembagaan. Tetapi beliau adalah sebagai anggota kabinet. Beliau sebagai menteri. Bila dia kata begitu, bahawa benda ini masih lagi belum tuntas. Sebagaimana yang dinyatakan bila berlaku perdebatan bahawa ditanya, benar dapat Agung dah setuju ke belum? Dan tak boleh dijawab. Jadi Datuk Takayuddin memberi alasan, kalau boleh dia kata tunggulah hari Isnin, saya akan jawab. Jangan saya tak lari, saya akan jawab. Ini yang membuatkan ahli-ahli parlimen berkeyakinan bahawa dekri ataupun proklamasi darurat, menarik balik darurat itu tidak berlaku lagi. Kalau ini berlaku, kalau ini yang terjadi, maka apakah menteri dia pada menteri melakukan pembohongan kepada parlimen? Ini satu masalah lagi. Jadi sebab itu Datuk Seri Najib mengatakan bahawa kalangan ahli-ahli parlimen yang telah pun melompat daripada UMNO, jadi kata besar kemungkinan mereka akan make a comeback. Saya berkeyakinan tentulah mereka sudah pun menghubungi Datuk Seri Najib nak menjadikan jambatan. Ini keadaannya saudara. Dan saya terpulanglah, saya harap Datuk Seri Najib, orang kata, belajarlah. Dia kata once bitten twice shy. Dan kali ini tiba-tiba saja nilai Presiden UMNO sudah melonjak balik. Kalau ini berlaku, Datuk Seri Zahid kena ingat. Kerana bagaimana bila saudara tidak mempunyai jawatan apa-apa, anda ditinggalkan begitu saja, anda dikata, dicerca, dan tidak ada nilai di kaca mereka yang bergelar orang-orang tertentu dalam Kerajaan Perikatan Nasional. Saya harap Datuk Seri Zahid Hamidi ingat, rakyat akan umbi. Saya melihat apa yang berlaku sekarang apabila Tengku Razali sudah mengumumkan secara jelas, dan ada pula perikutannya ahli-ahli parlimen yang sudah pun menghantar surat katanya yang minta supaya dipindahkan tempat kerusinya daripada penyokong kerajaan kepada bebas. Ini tanda-tanda bahawa apa yang diharapkan oleh rakyat akar umbi bakal menjadi kenyataan. Sebenarnya ini adalah kemenangan rakyat, kemenangan ahli akar umbi.
and UMNO persir. Jadi apa yang dinyatakan oleh pimpinan akar umbi yang terdahulu, bahawa ini menjadi realiti. Ahli-ahli akar umbi dah kata kita tak yakin dengan Kerajaan Perikatan Nasional. Ini benar. Ini benar, saudara. Kerana itulah keadaan sekarang ni. Sebab itu menurut Datuk Seri Najib lagi dalam sidang media ni, beliau jangan lupa beliau adalah sebagai pengerusi Lembaga Penasihat Barisan Nasional. Dia kata 6 ordinan darurat yang dibatalkan pada tarikh berkenaan termasuk ordinan induk darurat 2021 boleh menimbulkan persoalan dari segi kesahihan menerusi undang-undang. Jadi katanya kerajaan perlu memberi penjelasan berhubung isu ordinan darurat secepat mungkin supaya tidak menimbulkan kekeliruan terhadap ahli-ahli parlimen dan rakyat seluruhnya. Ini saya amat yakin, tentulah ada gerombolan di kalangan ahli-ahli parlimen yang dulu melompat daripada UMNO, yang lari meninggalkan UMNO, sudah mula. Sebab Datuk Najib ni orang baik. Dia lebih kurang dengan Datuk Zahid juga. Orang baik, bersangka baik. Orang datang, dia terima. Ini saya yakin sudah ada duta-duta khas yang dihantar untuk berbaik-baik dengan pengurusi pengurusi Majlis Penasihat Barisan Nasional. Dan saya juga dikabarkan bahawa hari ini bila Tengku Razali datang ke Parlimen saja, sambutannya berbeza. Semalam pun Datuk Seri Najib pun datang ke Parlimen juga, sambutannya berbeza. Yang tak nampak kita lihat apakah sambutan diberikan kepada Presiden UMNO. Sebab beliau terhalang untuk berada di Parlimen. Kalaulah kita dapat melihat apa yang berlaku, kalaulah Datuk Zahid ni diizinkan untuk berada di Parlimen, tentulah kita akan dapat melihat bagaimana karakter-karakter mereka-mereka, the so-called katak-katak ni. Jadi mereka sekarang sudah mengumpan ni. Jadi kata Datuk Seri Najib, pertamanya Kerajaan Perikatan Nasional perlu menjawab sama ada proses undang-undang yang sewajarnya telah diamalkan. Dalam arti kata, apa-apa pembatalan ordinan darurat mesti mendapat perkenan yang di Pertuan Agong dan digezetkan. Keadaan ini tidak jelas berhubung dengan ordinan darurat. Kedua, kata Datuk Seri Najib, sama ada pembatalan ordinan darurat itu boleh dibuat secara terkebelakang. Itu backdated. Umum hari ini tapi dah buat kemarin atau dah buat bulan lepas. Dia pun tak tahu, dia kata, sebab dia biasa je pada menteri, dia pernah memutuskan untuk ordinan darurat ini dibatalkan, tapi mengikut proses ataupun cara-cara bawa ke Parlimen, di dua-dua Dewan Rakyat, Dewan Negara, kena bersembah pada Agong. Itu caranya. Yang ini tak ada tiba-tiba umum begitu, yang memeranjatkan seluruh ahli Dewan Parlimen semalam. Jadi kedua, sama ada pembatalan ordinan darurat ini boleh dibuat serta berkelakang, kata Datuk Seri Najib. Sama ada ini juga boleh dilakukan sebab implikasinya terhadap apa-apa tindakan yang diambil oleh pihak berkuasa selepas 21 Julai itu mungkin boleh dipersoalkan atau terbatal dari segi undang-undang. Datuk Seri Najib juga berkata pembatalan ke-66 ordinan yang sama dalam proklamasi darurat boleh menimbulkan isu kesahihan dari segi undang-undang dan keabsahan Kerajaan Perikatan Nasional. Maknanya soal kesahihan kerajaan dari 21 Julai hingga 1 Ogos ini dipersoalkan. Jadi menurut Datuk Seri Najib, dia kata sebarang pembatalan ordinan darurat bukan sahaja perlu diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong, malah perlu dibentangkan di kedua-dua dewan, iaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Sebab dia sebagai bekas Perdana Menteri, dia tahu bahawa Barisan Nasional pernah membuat pembatalan ordinan darurat dengan menggunakan kedua-dua kaedah tersebut. Jadi kenyataan semalam katanya amat mengelirukan rakyat dan Dewan Rakyat. Maka penjelasan yang tepat dan terperinci perlu dilakukan sebelum menimbulkan banyak persoalan dalam kalangan rakyat. Jadi kalaulah pembatalan ordinan darurat ini mesti mengikut proses undang-undang, maka Kabinet barulah boleh menasihati Yang di-Pertuan Agong dan baginda memperkenankan dan digezetkan. Barulah keadaannya lengkap. Ini tidak pernah berlaku. Dan dalam keadaan begini, saudara, bahawa keadaan sudah tumbang ambing. Sebab itu sekarang ini, kita dengar pula apa kata timbalan Presiden UMNO, Tok Mak Hassan. Saya suka juga. Sebab dia kata kita tak mau silap pulut. Kita kalau gajah, kalau kita lalu, biar ranting patah. Kita tak mau kalau gajah lalu ranting tak patah.
Kalau bersilat, kita tak mau silat pulut. Kata Tok Mat. Kata Tok Mat, pembentangan ordinan berkaitan darurat ini telah dijadualkan untuk dibentangkan, katanya, dalam persidangan Parlimen khas. Namun, secara tiba-tiba, ia telah dibatalkan. Jadi, katanya dia berpandangan pembatalan ordinan darurat oleh kerajaan semalam adalah tidak berperlembagaan. Semua ini dilakukan tanpa ketelusan. Tiada pengumuman rasmi, tiada pembentangan di Parlimen, tiada maklumat dari istana dan tiada perwataan. Jadi kata Tok Mat, Parlimen bukan medan persendaan kerajaan Perikatan Nasional yang nak menggunakan Parlimen hanya untuk memenuhi kepentingan mereka dan bukan kepentingan nasional. Ordinan darurat dilaksanakan tanpa dibentangkan di Parlimen, tidak didebatkan dan pelaksanaannya tidak dapat disemak dan diimbang oleh Parlimen. Jadi pembatalannya juga hanya dimaklumkan di Parlimen. Jadi dia kata sejak bila Parlimen hanya menjadi rubber stamp kepada keputusan Kabinet. Itu kata Tok Mat. Jadi nampak-nampak gaya Tok Mat ni, dia dah mula tegas. Jadi katanya UMNO telah melakukan tugasnya senafas dengan desakan rakyat. Malah turut menentang peristiharaan darurat. Mendesak pembatalannya, mengembalikan persidangan Parlimen dan mengembalikan fungsi perlembagaan. Itu jelas. Jadi pada Tok Mat, orang-orang yang menentang keputusan yang dulu tu, no way. Jadi dia kata pendirian UMNO yang konsisten ini telah meletakkan kerajaan PN dalam kedudukan yang terdesak dan sangat rapuh. Pembatalan ordinan darurat membuktikan kebenaran pendirian UMNO bahawa darurat dari awal lagi adalah salah dan tidak perlu. UMNO ternyata betul bahawa menggantung Parlimen dan melumpuhkan perlembagaan bukan caranya untuk menguruskan krisis. Natijahnya, Parlimen mula bersidang. Itu kata Tok Mat, saudara. Jadi katanya lagi, pendirian UMNO benar. Menyelesaikan krisis ekonomi dan kesihatan negara memerlukan penglibatan semua dan bukan hanya tindakan eksekutif. Semua ini meyakinkan UMNO bahawa ia telah jadi suara pencerahan kepada Malaysia yang sedang gelap dan malap. Itu kenyataan pada Tok Mat. Saudara, saya kena ingat tau, bahawa sejak awal pagi lagi, awal pagi bila buka saja ini gelanggang di Parlimen pagi tadi itu, dah lebih kurang pukul 10, Dewan mula bertelagah pumpang-pumpang antara orang yang mengambil bahagian. Okey, tentulah daripada parti pembangkang. Kita UMNO ni kita diam dulu. Banyak orang bertanya dengan saya, kenapa ahli-ahli UMNO tidak mahu bersuara? Kita kata nak bersuara apa? Sebab kita dah tahu the game plan tu sedang berlaku sekarang ni, dia orang bantah lah. Yang kita nak tunjuk, nak kotorkan tangan, buat apa? Kita tengok saja. Sebab ini masa kita menonton mereka. Sebab selama ini mereka menonton kita. Selama ini mereka mengata kita macam-macam. Parti tak begitulah, orang beginilah dan sebagainya. Tapi sekarang ini, now they are facing the music. Let them dance. Biar mereka menari dengan lagu, dengan tarian yang mereka cipta sendiri. UMNO tak perlu campur tangan. Sebab itu tadi antara wakil pembangkang yang bakit, yang membelasah menteri, jabatan menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu ahli Parlimen dari Port Dickson. Garang. Kemudian saudara Fahmi Fazil, juga daripada Pakatan PKR, daripada Lembah Pantai. Dan tentulah Peguam Ram Kapal Singh daripada Bukit Gelugu. Abang dia, Gobind Singh, Dio, ahli Parlimen Puchong. Ini memang undang-undang dia memang dari dulu lagi. Kemudian Hanifah Maidin, Peguam daripada Sepang. Kemudian Datuk Seri Samsul Iskandar Muhammad Akin daripada ahli Parlimen Keadilan Hang Tuah, juga seorang peguam. Kemudian Yalah, Lee Guak Eng tu tak berapa sangatlah bagi saya. Mukris pun cuba-cubalah daripada Pejuang. Dan Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal daripada Warisan. Saudara, itu antaranya. Dan yang memeranjatkan kita apabila Tan Sri Noh Omar sendiri daripada Barisan Nasional telah bangun, beliau mewakili kursi Parlimen Tanjung Karang, dia menyatakan saya ni adalah ahli dalam jatuhan kuasa darurat yang dilantik oleh Perdana Menteri. Saya sendiri pun tak tahu, katanya. Ini kalau benar berlaku satu penghinaan terhadap diri saya. Marah dia. So, jadi saya melihat bahawa sudah ada gambar-gambaran bahawa Tan Sri Noh Omar tidak akan bersama dengan mereka.
Itu kekal lah PN dengan 72 kursi menanti waktu untuk tumbang. Saya mengatakan bahawa ambush ini akan berlaku sama ada besok ataupun lusa. Mungkin berlaku. Tapi kalaulah benar, saya melihat tak perlu pun usul ni tak percaya. Kalau 17 ahli parlimen daripada UMNO terus masuk pergi ke ini blok bebas, maka habislah. Tidak ada majoriti. Suka tak suka. Jadi Saudara Muhammad Ali confirm, harap-harap geng 6 ni hilang terus dari radar UMNO. Sepatutnya begitulah kita harap. Dan saya nak bagi tahu saudara bahawa dapatan saya, mereka sekarang sedang mengejar Datuk Seri Najib. Dan mereka melihat bahawa dengan harapan Datuk Seri Najib ini boleh memujuk Presiden supaya Presiden menerima mereka kembali. Ini sedang dilakukan. So ada juga gerombolan sekarang ni sudah mula menuju ke Langgar Golf, iaitu kediaman resmi yang bawa oleh Tengku Razali Hamzah, meminta nyawa dengan Tengku Razali Hamzah supaya janganlah mereka ditinggalkan jika berlaku ada perubahan politik. Ini sedang berlaku saya. Dan nasib baik, bagusnya juga kadang-kadang apabila diumumkan Datuk Seri Zahid Hamidi katanya COVID-19 stage 1. Jadi mungkin mereka tak berani nak jumpa, tetapi sudah ada mereka yang mula pergi ke kediaman resmi Datuk Zahid. Cuma Datuk Zahid kata saya dalam keadaan kuarantin, mana boleh jumpa orang. Alhamdulillah. Saya minta supaya Datuk Zahid kekal, dia tak payah jumpa dah sekarang ni. Cukuplah kita dihina. Cukuplah parti UMNO ini diperlakukan oleh mereka. Tak payah. Betul, saya setuju dengan Saudara May Madkap. Dan saya berharap, saya cuba nak berhubung dengan Datuk Najib. Kalau adalah mereka-mereka ini cuba mempengaruhi Datuk Najib untuk menerima mereka, jawabnya tak payah. Enough is enough. Kita tak mahu lagi UMNO ini dipenuhi oleh parasit-parasit. Kita tak mahu lagi UMNO ini penuh. Kolam UMNO ini bukan untuk pesta katak. Kolam di rumah UMNO adalah untuk para pejuang. Kolam yang ada itu airnya untuk kita teguk, menghilang dahaga. Sebab kita selama ini dahagakan pembangunan untuk rakyat. Air di kolam UMNO bukan untuk ke pesta katak-katak. Ini perlu dijaga. Dan saya mengharapkan, saya dapat tahu, terus terang saya bagi tahu, ada 5 orang ahli parlimen yang sudah pun berjumpa dengan wakil Datuk Seri Najib, yang juga ahli Majlis Tinggi UMNO. Dia tidaklah jadi ahli parlimen. Dia tahu orang ni baik dengan Datuk Seri Najib. Dan mereka tahu bahawa kalau Datuk Seri Najib buka mulut, pujuk Datuk Seri Zahid Hamidi, maka Zahid Hamidi dia mungkinlah lemah semangat dan sebagainya. Sebab kalau nak pujuk Tengku Razali, nahi, kabi nahi. Itu Tengku Razali. Dia tegas. Sebab dia dari awal lagi. Dia kata malu, dia kata. Dan rakyat, dia tidak mahu rakyat melihat UMNO ini parti yang macam Cipmo. Sekejap okey, sekejap tak okey. Siap okey, sekejap tak okey. Ini dia tak mahu. Yang mahu oleh Tengku Razali, kalau dia kata itu. Dan pada dia, kepentingan dia tidak lain dan tak bukan adalah perjuangan demi agama, bangsa dan tanah air. Lain tak ada. There's no tolerate about it. Dan beliau tidak pernah mengharapkan sebarang habuan dalam politik. Itu dia punya pegangannya. Dan hari ini, sebab itu saya cakap terus terang, ada gambar saya dapat. Betul. Ada pertemuan antara 3 orang ni. Mereka sedang menyantuni dan mereka sudah dapat membaca apa akan berlaku. Cuma sekarang ni, dalam mungkin berlaku perubahan begini. Bila berlaku perubahan begini, memanglah dalam keadaan sekarang ni, apakah UMNO perlu mengambil alih pentadbiran negara? Dalam keadaan, kena ingat, kita bukan ramai sangat. Perlu ke dalam keadaan sekarang? Kita itu hari, kita dapat Barisan Nasional 79 kursi. Kita memerlukan sekurang-kurangnya 114 kursi. Kita cuma ada 79 kursi. Kemudian lompat dek kata pergi ke sana. Meninggalkan kita, akhirnya kita cuma ada 43 kursi. Apakah dengan 43 kursi ini, kita rasa cukup modal kita untuk nak tubuh kerajaan? Tak boleh. Sebab itu, kata Yang Mohd Tengku Razali, let's go solo. Ini yang paling penting. Sebab UMNO kena jaga maruah. Sebab itu kita mengharapkan Datuk Seri Najib, kalau mereka datang, nak body apa semua, tak payah. So, jadi yang paling penting sekarang ni, kita nak menghadapi pilihan raya umum. Tuntutan UMNO dari awal lagi, Datuk Seri Zahid dah bercakap bahawa kita minta selewat-lewatnya dulu nakkan pilihan raya sebelum suku tahun pertama 2021. Dan selewat-lewatnya bulan Ogos.
Sedangkan jangan lupa, ini tuntutan UMNO. Dan kalau ini berlaku, besar kemungkinan akan adanya pilihan raya umum. Kalau berlaku pilihan raya umum, inilah masanya katak-katak ni mula mencari kolam. Apakah kita nak menyediakan kolam-kolam ini untuk mereka-mereka yang bergelar katak-katak profesional? Saya mengharapkan satu saja permintaan saya. Kalaulah mereka ini berjumpa dengan Datuk Seri Najib, beliau orang baik. Layan mereka tetapi bukanlah terpengaruh dan terpukau. Kita ingat, jangan sekali-kali kita tersilau dalam kilauan percaturan politik yang dilakukan oleh mereka. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita lihat apa yang berlaku hari esok. Sekian, terima kasih. Selamat malam.